Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semua? Ya Allah, lamanya rasa tak jumpa kenalan Facebook kita Universiti Selangor. Apa khabar semua? Dah rasa seminggu tak jumpa Apa khabar? Harap semuanya sihat-sihat belaka dan sedar tak sedar minggu ni dah minggu terakhir kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan bersama dengan kita pada hari ini, orang-orang yang hebat seperti biasa. Dan hari ini rasanya kena dengan tajuk kita hari ni sebabnya rasanya kalau daripada PKP yang pertama hari tu banyak masa kita duduk di rumah, kita kena tahulah macam mana kita nak jimat elektrik. Ini mesti sampai TMB buat video lah macam mana nak orang kata apa, nak bagi tahu kepada masyarakat semua tentang elektrik dan sebagainya. Inilah masanya kita nak dengar, kita nak sampaikan informasi kepada anda semua. Dan bersama dengan kita pada hari ini ada 3 orang panel. Minta maaf lah lambat sikit ni, biasalah kan. Secara maya ni kadang-kadang ada teknikal yang kita harus betulkan. Bersama kita sekali lagi iaitu Profesor Maria Dr. Salina binti Muhammad. Apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Sihat ya? Saya Alhamdulillah makin sihat. Makin sihat. Prof, hari ni tajuk kita lain sikit pada hari tu Prof. Itulah. Pasal elektrik pula hari ni. Itu kita cerita pasal inisial. Hari ni kita nak cerita umum semua orang pakai. Semua orang pakai. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita nak dengar apa yang Prof nak sampaikan kepada kita semua pada hari ni. Dan bersama kita juga saya kenalkan dulu Dr. Henry Nasution. Pak Henry, apa khabar Pak Henry? Alhamdulillah, kabar baik. Cik Amirul, apa khabar? Macam biasa, Alhamdulillah sihat. Sihat Pak Henry? Alhamdulillah sihat. Ceria. Saya dengar Pak Henry dah lama tak balik tu. Betul. Lama dah tak balik sebab PKP ni kita kena patuh semua aturan government kan. Betul. Pak Henry pun cakap slang pun dah macam slang sini dah Pak Henry. Lama sangat di Malaysia tu. Lama sangat kat sini. Tak ada rindu masakan sana ke Pak Henry? Oh, rindu sangat. Kalau balik memang kena cari apa yang tak pernah dapat dekat Malaysia. Itu saya memang cari. Satu hari saya kena pergi sana merasa pula makanan saya dekat sana. Boleh. Antaranya yang Ibu Erna bagi tahu tadi. Apa khabar sebelum tu? Apa khabar Ibu Erna? IR Erna Yuliwati daripada Pensyarah Universitas Muhammadiyah Palembang. Apa khabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Baik, apa ni? Nak cerita empek-empek ke? Itulah tadi duk cerita makanan dekat Palembang sedap, empek-empek kan? Betul. Sebal fish tu. Oh, ya ke? Ya ke. Itu sama. Bolehlah kita rasa juga ya Amirul. Betul lah tu. Betul. Masa saya sambung belajar masa tu dekat Johor, saya pun ada jumpa dengan makanan yang serupa dengan pempek. Oh, ada Tapi saya kelompok reko. Lebih kurang kegemaran saya tu. Mestilah. Macam tu ke? Lebih kurang macam tu, lebih kurang. Tapi kena ada jenis lain lagi. Cuma Pak Henry kata empek-empek tu dia ada letak cuka ya Pak Henry? Betul. Ada kuah dia. Itu unik. Itu yang unik. Kuah dia. Betul. Macam kita Prof pedas sikit. Kan? Itu pun pedas juga. Dicecah dengan cuka tu. Kalau Pak Amirul tahu tu yang makan kalau dekat Malaysia ni makan pisang goreng pisang. Kan ada kuah hitam tu kan? Kalau dekat macam Pak Henry dah lama dekat Johor. Johor memang macam tu Pak Henry dengan kuah hitam tu. Betul. Sama hampir sama lah. Empek-empek pun kuah dia macam tu tapi lagi sedap. Nampak? Bukan kita nak cerita pasal elektrik je hari ni. Semua selingan dulu ya. Selingan. Baik, Ibu Ina dekat mana sekarang Bu Ina? Saya ada dekat Palembang, dekat Universitas Muhammadiyah Palembang. So dekat Ampera Bridge lah. Kalau tengok dekat tu ada jembatan Ampera. Itulah saya di tepi sungai tu dekat Ampera tu.
Dan Ibu Erna merupakan dosen di universiti. Ya, betul. Saya dosen di sini di Universitas Muhammadiyah Palembang selepas saya dapat PhD masa itu 2012. Saya konvo bulan 3 bulan 3 ke bulan 5 bulan 5 2012. Balik tu terus saya kerja sini lah. Dan Pak Henry, sedikit mengenai Pak Henry, cerita sikit Pak Henry. Kalau saya 2000 tu dah start PhD lah dekat Johor. 2005 konvo. Lepas tu saya jadi lecturer. Setelah berapa tahun 2017 saya join dengan company dekat Kuala Lumpur. Company ni produk-produk untuk energy saving. Itu sebab itulah saya jemput Pak Henry tu. InsyaAllah. Memang dia cakap pasal energy saving ni, Pak Henry. Betul, Prof. Betul Pak Amirul. Jadi kita banyaklah jadi konsultan how to save energy. Betul. Jadi, dan lagi satu yang mantapnya dekat situ, Pak Henry ni juga yang setahu saya alumni di Unicel juga. Betul. Saya tambah itu lagi PhD pertama habis. Lepas tu sekarang ni zamannya revolusi industri yang keempat. Betul. Jadi semuanya internet based. Betul. Ya. Banyak yang berkaitan dengan computing. Itu yang saya ambil computing PhD kedua. Kalau tak memang tak seriously lah. Saya takkan serius macam mana nak nak samakan vision daripada dunia saat inilah revolusi industri yang keempat. Itu yang saya computing. Yang computing di Unicel ni pun saya sedang kembangkan untuk smart building. Smart building. Kita cerita pasal smart ni tolong ni. Ya, Prof? PhD yang pertama Pak Henry dalam bidang apa? Mechanical engineering. PhD pertama mechanical engineering. Itu saya banyak on air conditioning lah. On air conditioning ada banyak research dekat situ, ada peluang research dekat situ. Kenapa aircon? Sebab dunia saat ini sekarang semua nak aircon. Betul. Kan banyak pakai aircon Pak Henry. Betul tu Prof. Kalau tak ada aircon kata dia tak selesa nak kerja. Betul. Tapi banyak yang tak tahu apa efek daripada aircon ni. Efek dia bukan efek yang untuk merosakkan kita lah. Keuangan kita yang dia tanya. Bukan saja kesihatan Pak Henry. Betul. Dia yang paling utama kita punya poket. Kita punya poket. Nanti saya akan boleh sharekan lah. Kalau nak pakai aircon, macam mana nak pilih aircon? Macam mana nak pakai aircon? Banyak orang yang punya aircon tak pandai pakai aircon. Itulah tak jimat. Okey. Saya tak share, tapi mudah-mudahan jangan istilahnya banyak perbuatan salah yang kita lakukan setelah kita pakai aircon. Apalagi sekarang dengan PKP. 24 hours dekat rumah. Itulah. Betul. Nasib Pak Eri, nasib baik sekarang kalau Bu Erna kalau di Malaysia sekarang kita dah PKPP, pemulihan. So maksudnya adalah yang boleh dah keluar bekerja. Kalau tidak lagi 24 hours dekat rumah. Kalau dekat Indonesia sini saya tak faham juga macam mana ni sebetulnya. Kenapa Bu? Macam dah nak bila nak kecewa tak juga, tapi sebab kita punya regulation agak berbeza dengan Malaysia. Malaysia itu satu rule dia buat satu Malaysia. Nah di sini ini hanya himbauan. Himbauan ini bila diikutkan kepada provinsi itu. Bila provinsi itu okey, dia zona merah, dia boleh buat. Tapi bila provinsi itu ada zona hijau, so bolehlah tak kisah dia buat macam mana. Tapi itu tadi. Jadi
akhirnya yang saya buat, saya ukur sendiri. Bila misalkan okey itu berbahaya buat diri saya tak datang. Tak buat. Saya Betul. tak buat. Jaga diri sendirilah. Betul. Dia macam pergi market pun kita dah jauh-jauh, tiba-tiba ada ibu-ibu datang tepuk-tepuk, alamak saya kata. Aduh, kena pakai tu satu suit ke apa. Tapi tu perkara macam tu kadang-kadang biasa kan Bu, kalau di sini pun kesedaran tu kita kena masing-masing kena main peranan lah kan. Betul. Sebab lagipun selagi vaksin tak jumpa, kita tak boleh nak seronok sangat lah. Walaupun kita dah PKPP sekarang kan, tapi masih kena langkah berjaga-jaga. Betul. Betul Amirul. Baiklah, macam hari ni kita nak cerita satu perkara yang mana bagi saya ianya juga antara satu buatan manusia ni yang mana kita take for granted lah, macam Pak Henry cakap tadi kan, kadang-kadang kita guna je tapi tak tahu macam mana cara kita nak guna kan. Dan kadang-kadang kita tak aware elektrik ni ada. Sebenarnya kita hari-hari perlukan elektrik. Ialah kita nak kipas, kita nak aircon kan. So hari ni dengan undangan pakar-pakar panel kita pada hari ni, kita nak dengar antara tips, sharing tips daripada ketiga-tiga panel kita. Tapi sebelum tu kita pergi lebih jauh tu, Pak Henry, mungkin Pak Henry boleh ceritakan dululah sikit. Bagaimana datangnya ni elektrik ni? Apa yang kita kena faham tentang tenaga elektrik tu sendiri, Pak Henry? Okey. Jadi memang betul kata Pak Amirul, kita dengan elektrik ni memang harus aware. Kalau tak aware, efek dia adalah terhadap next generation. Betul. Banyak efek yang disebabkan oleh electrical ni. Kurang elektrik, government kena tambahkan satu generator atau pembangkit elektrik yang baru. Jadi elektrik ni dah 400 tahun yang lalu kita dah mati tak, Pak Amirul. Kalau tak ada elektrik, mungkin zaman-zaman kita dengan Bu Erna, Prof. Salina, mungkin Pak Amirul tak merasakan lah. Zaman yang lahir tahun 60, tahun 50, 70, pakai lampu bakar api, kemudian pakai lampu pam. Itu semua sebelum teknologi ni masuk. Jadi sejak mulai tahun 1581, ini first time orang mencari bagaimana peluang dapat elektrik. Hasilkan tenaga elektrik Tahun 1581. Tetapi tahun 1750 barulah percobaan pertama oleh Benjamin Franklin ni. Dia dapatkan konsep elektrik. Memang kelakar lah Benjamin Franklin ni. Dia berani terbang layang-layang, ada peti, dia kena peti. Dia sanggup. Dari dia kena peti ni lah Pak Amirul, dia dapatkan konsep elektron. Maknanya dia bertaruhkan nyawa dia, Pak Henry. Betul. Memang kalau researcher ni, mungkin Prof. Salina dengan Dr. Erna tahulah. Researcher ni kata orang memang sikit-sikit tak beza lah. Kalau dengan yang orang cakap macam crazy sikit lah. Dapat lah. Takkan dapat new invention. Dia kena sedikit crazy. Jadi Benjamin Franklin inilah yang pertama. Dari dialah konsep tu sampailah nanti 100 tahun kemudian Thomas Alva Edison. Yang popular kita dengar lampu. Lampu. Kemudian Thomas Alva Edison pula lah yang kembangkan pusat penjana elektrik pertama dekat Amerika. Tapi beza dengan yang elektrik sekarang. Kalau yang Thomas Alva Edison ni dia lebih popular terhadap direct current. Direct current ni istilahnya elektron transfer dari negatif to positif tapi sehala saja. Tapi banyak negara-negara yang sekarang ni masih still tetap pakai DC. DC ni ada plus minusnya lah. Minus dia complicated komponen. Kalau kita compare dengan yang AC. Tahun 1900 atas knowledge daripada Nikola Tesla,
barulah dia dapatkan elektrik dengan motor elektrik alternating current yang boleh transfer elektron ni back and forth. Jadi kedua-dua ni lah sebenarnya kalau kita nak katakan mulai ada elektrik. Konsep sudah mulai tahun 1581. Application 1878. Sampailah saat ini. Nah, sekarang semua nak portable. Semua nak simple. Jadi jasa daripada Thomas Alva Edison ni dengan konsep direct current dia muncullah sekarang power bank, capacitor bank. Capacitor bank ni pun banyak dipakai company untuk save. Pak Amirul. Jadi dari kedua orang ni lah, tapi banyak jugalah ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam mendapatkan elektrik. Tenaga ni. Itu yang kita pakai unit dia watt. Andre ampere, kita pakai unit dia ampere. Joule ohm, kita pakai ohm. Jadi equation dia pun. Jadi memang ilmuwan-ilmuwan inilah pertama kali. Jadi konsep dari Benjamin Franklin inilah dari konsep elektron boleh transfer negatif positif, ada magnet, ada gegelung atau kawat kalau bahasa Indonesia, ada kat situlah asal muasal daripada elektrik. Nah, sekarang banyak yang boleh conversion elektrik dari zaman pertama. Dari diesel dia punya dia pakai minyak, lepas tu matahari, dari wave, angin, air, semua sekarang nuklear, semua sekarang nak berfikir macam mana nak dapatkan sumber elektrik yang baru, kemudian mesra alam ni sekarang yang key point dia. Kena teknologi saat ini semuanya kena mesra alam dan safe. Jimat elektrik. Itu point. Sebab tu pun nak bicarakan tentang bagaimana kita nak kontrol nak mengawal penggunaan ataupun lebih dikatakan nak jimat elektrik lah. Yalah kalau sampai baru-baru ni lah yang tadi kita cerita tu, sampai TMB buat video lah nak ceritakan kepada masyarakat semua. Betul. Baik, kalau kita teruskan, sebelum kita teruskan, kita nak minta jasa baik kepada semua viewers kita. Viewers kita pun dah lama tak mengomen kan. Inilah masa anda untuk komenkan, untuk share, like dan share. Apa-apa pertanyaan boleh ajukan ke ruangan komen dan insya-Allah saya akan kepada para panel kita. Ada soalan daripada saudara Cik Zahiruddin Idris. Kejap lagi kita tanyakan. Sementara tu saya nak tanya dulu kepada Ibu Erna, di Universitas Muhammadiyah Palembang sendiri bagaimana Ibu? Mungkin ada pengenalian khusus dari universiti yang mampu mengawal penggunaan kuasa elektrik. Mungkin apa yang Ibu Erna boleh kongsikan kepada kita viewers Universiti Selangor? Okey, kalau di UMP sendiri kita ada study program, di sini ada electrical engineering. Dari sinilah memang ada kawan-kawan daripada lecturer ataupun student-student yang bermula untuk membuatkan research pasal misalkan masa itu ada beberapa tahun yang lalu membuatkan microhydro untuk di daerah cukup di pedalaman yang dia memang sangat susah untuk kita mencapai daerah situ. Kita pergi ke sana pun cuma ada satu jalan kecil, lepas tu kanan kiri adalah jurang dan tetapi tempat itu tinggi dan dia punya ada air terjun di sini. Di sana apa yang lupa saya? Betul, waterfall. Sama lah tu. Waterfall. Nah, air terjun itu dimanfaatkan untuk, dia masih sangat alamiah, dia belum dibuat apa-apa. Nah, so lepas tu ada Pertamina di sana macam Petronas, itu ada company yang memang dia menggunakan CSR-nya, bekerja sama dengan kawan-kawan daripada electrical engineering untuk membuatkan microhydro power di sana sehingga di tempat situ barulah ada elektrik.
Jadi memang masih sangat banyak di beberapa tempat ini, khususnya adalah di Sumatera Selatan, di dekat di area di Pulau Sumatera itu banyak lagi yang belum terjangkau. Nah di sini alhamdulillah kawan-kawan sudah membuatkan micro hydro power plant itu untuk mereka buat dan mereka boleh berumah dengan ada elektrik di sana. Lepas itu juga dengan menggunakan sistem biogas sistem itu pun juga ada. Dan yang terakhir yang sekarang tengah dibuat oleh salah satu daripada lecturer yang ada di electrical engineering adalah membuat solar cell. Ya, jadi itu digunakan untuk membantu rumah-rumah yang ada. Jadi ada beberapa rumah-rumah, kemudian nanti dipasangkan memang dibagi-bagi, terutama untuk daerah yang memang kekurangan ataupun susah dijangkau. Nah, untuk yang masa semi lockdown, di sini kita tak lockdown, jadi semi lockdown di sini. Di sini namanya PSBB, pembatasan besar apa masih saya sampai lupa juga. Oke, itu adalah kita boleh melakukan apa yang biasa kita lakukan, hanya dibagi. Nah ini pun sekarang majoriti daripada masyarakat yang ada di rumah yang memiliki daya di 900 kilovolt, kiloampere. Itu oleh Presiden Jokowi, ada yang di-free-kan, ada juga yang di diskon hingga 50%. Nah ini dan untuk di sini pun kita daripada university itu yang kawan-kawan tadi mencuba membuat ya innovation. Sebetulnya ini bukan innovation, tapi innovation buat daerah situ itu adalah membantu mereka yang memang kekurangan elektrik dengan menggunakan solar energy. Solar energy. Itu yang sedang dibuat, jadi memang ada di lab beberapa, ada 10 students yang sekarang tengah bekerja juga. Cuma mereka memang desain sendiri, kemudian mereka membuat sendiri panel-panel yang ada, dan itu nanti akan segera dihibahkan ke daerah yang memang memerlukan. Terbaik, alhamdulillah. Banyak antara perkara yang dilakukan untuk memastikan semua dapat sama rata Ibu Rina. Dan kalau Prof sendiri, Prof Sanina macam mana? Kalau mungkin boleh sharekan, kongsikan sedikit tentang keadaan semasa di Unicell, tentang penggunaan tenaga elektrik yang dilakukan di Unicell, ataupun apa yang boleh Prof sendiri kongsikan kepada kita semua. Prof, silakan. Okey, saya sebenarnya tertarik dengan Ibu Erna cakap tadi tentang solar cell. Kita juga buat penyelidikan tentang new material untuk solar cell tu. Sebab solar cell yang sedia ada, kadang-kadang kita tengok dia punya caption photon and photon tu, dia ada keterbatasan. So kita try untuk introduce new material, bahan yang supaya dapat capture lebih banyak photon tu untuk dapatkan hasil pulangan yang lebih banyak. So ialah tu dalam bidang research, maksudnya sedang berjalan lagi. Kita guna zinc oxide, kita guna titanium, kita guna the combination of zinc oxide dengan aluminium supaya elektron lebih banyak dan sebagainya. So itu juga research yang sedang kita jalankan berkaitan dengan solar cell. Itu juga untuk untuk menjimatkan untuk mencari tenaga baru, sumber tenaga baru. Betul. Okay, so untuk di Unicell sendiri yang saya dapat tengok, so kita buat penjimatan, bila kita check penggunaan elektrik tu, ia lebih banyak dikontributkan oleh aircon. Ya Pak Henry, memang aircon itu penyumbang terbesar bil elektrik sendiri ataupun di Unicell. Of course Unicell ni macam bilik pensyarah, bilik sorang-sorang
sama ada dua pun, and then classroom, library, office. So memang aircon ialah penyumbang terbesar kepada bil elektrik di Malaysia. So apa yang kita buat ialah kita cuba, kalau ada 2 aircon, kita hanya benarkan penggunaan 1 aircon saja. Kita minta staff guna 1 aircon saja, dan bila towards the end nak balik tu bilik memang sejuk, so why don't kita tutup lebih awal, kan Pak Henry? Kita setengah jam lagi nak balik, kita tutup, kita balik 5:30, kita tutup pukul 5. Bilik tu memang sejuk lagi. Mungkin tu salah satu caranya kot Pak Henry. Saya pun tak pasti, mungkin Pak Henry boleh jelaskan nanti. Pak Henry akan tambah. Pak Henry akan tambah. Okay, so cuma kita diingatkan supaya dalam langkah perkhidmatan tu, macam kalau kita keluar daripada bilik, kita minta ataupun syarah tutup aircon. Betul. Sebab kadang-kadang kita pergi kepada office, kita mungkin rasa sekejap, tapi sebenarnya sejam kita buat urusan di office. Dan kita biarkan bilik kita beraircon. Orang pun tak ada kan. So why don't kita keluar dan kita tutup. Okay? Kita pergi ke office untuk buat kerja office dan balik semula ke bilik. Macam itulah. Dan juga untuk bila kita berada di rumah, mungkinlah bila rumah yang agak sejuk, kita bolehlah nak cakap guna kipas, tak payah guna aircon. Tapi certain kawasan dia memang panas. Kawasan panas. Ya, aircon sepenuhnya. Mungkin tu saya serahkan kepada Pak Henry lah pasal-pasal aircon. Tak, betul. Kadang-kadang itulah Prof. Yelah, kadang kawasan tu memang kawasan panas kan. Macam kita kat sini pun panas juga sebenarnya. Kita dinasihatkan guna kipas. Tak boleh lah kan, tak kena lah pada situation tu. Kalau rumah agak-agak sejuk, bolehlah kita untuk tidak menggunakan aircon dan gunakan kipas saja. Bila ada angin, it's okay. Tapi bila kawasan-kawasan yang panas tu, memang dia nak kena gunakan aircon lah juga walau bagaimanapun. Cuma sekarang macam di Palembang tadi, Ibu Erna kata ada subsidi daripada kerajaan kan tentang bil elektrik. Sama juga di Malaysia, kita baru di Menteri Tenaga dan Elektrik baru mengeluarkan apa Amirul? Dia ni yang kasih akhbar lah kan, memberikan pemotongan sebanyak RM77 diskaun kepada pengguna. Yes. So alhamdulillah lah itu usaha kerajaan membantu kita dalam menghadapi PKP ni, sebab kita duduk di rumah 24 hours. Cuma sekarang kita dah start. Kita memang banyak menggunakan elektrik. Jadi tak nak memang peningkatan tu akan berlaku. Cuma bagaimana cara kita nak kontrol tu terpulang kepada masing-masing lah. Mungkin dia tak ada spesifik cara Amirul. Macam kita nak kata guna satu ruang sahaja. Tak boleh juga. Nanti kalau kita ada online class, anak kita nak guna ruang ni, kita nak guna ruang ni kan. So agak susah untuk kita mengeluarkan macam cara-cara bagaimana nak buatnya. Yelah, cuma mungkin ketiga-tiga panel kita pada hari ini mungkin ada konsep yang berbeza-beza yang mana kita nak sampaikan kepada viewers kita. Betul. Macam Prof cakap tadi, betul Prof. Kadang-kadang kita tak boleh nak elak kan Prof kan? Cuma itulah, mungkin ada caranya. Yang lebih saintifik daripada Pak Henry lagi tentang aircon tu, macam mana kita nak kontrol. Betul. Kita boleh. Itu nak dengar tu. Boleh ikut, boleh adjust bagi elektrik tak? Elektrik sampai sikit kan? Tapi Pak Henry, sebelum tu ada yang bertanya kepada Pak Henry daripada Zairuddin Idris. Pak, komen sikit tentang free energy. Free energy Pak Henry. Apa maksudnya tu? Apa yang boleh Pak Henry sampaikan? Sebenarnya dekat YouTube tu banyak yang hoax soal free energy. Jadi kalau kita back to the thermodynamic law yang kedua, dia cakap energi tak boleh diciptakan, tak boleh dimusnahkan. Dia hanya boleh di-convert, diubah satu bentuk ke bentuk lain. Nah, sekarang banyak orang bilang dengan magnet putar free energy. Free. Kita pun dah cuba. Memang tak berputar. Dari mana? Sesuatu yang diciptakan sudah menyalahi konsep kekekalan istilahnya, kekekalan energi. Lagi menyalahi konsep
dia tak betul. Soal free energy ni. Jadi ada juga yang berjaya, dia akan dapatkan dari energi yang terbuang. For example, Pertamina tu, Indonesia, Petronas. Pak Amirul pernah tengok api yang dibakar tak? Okey, pernah. Nah, kalau kami cakap tu duit yang dibakar. Iya, betul, betul. Tapi belum ada teknologi yang boleh manfaatkan free energi tadi. Itu satu contoh. Yang kedua, yang free energy tadi ni tenaga matahari. Itu free energy. Kalau yang kita bincang soal renewable energy, itu semuanya berkenaan dengan free energy. Air, free energy. Gelombang, free energy. Angin, free energy. Matahari, free energy. Ada lagi, dekat beberapa negara, dekat jalan tol, dia pasang macam damper gitu, macam dia kalau Pak Amirul masih ingat atau Pak Amirul mungkin tak ingat lah, Puan Prof Salina dengan Ibu Erna mesin jahit zaman dulu. Okey, saya tahu yang pijak kaki tu kan. Kinetik. Cari jalan yang banyak kereta lalu, dia akan generate elektrik dekat situ. Itu free energy. Jadi yang free energy ni banyak, cuma yang free dekat YouTube tu ada beberapa yang saya dah test, memang itu hoax. Tak betul. Tak betul. Ada yang dia cakap pakai gegelung atau kawat, lepas tu bagi magnet, letakkan dekat plug, lampu boleh hidup. Betul, boleh ke tu? Tak jadi kan? Pak Eri dah cuba, tak jadi. Tak jadi, itu konsep. Tadi menyalahi konsep hukum Pak Amirul. Jadi tak boleh diciptakan, tak boleh dimusnahkan. Dia hanya boleh di-convert. Kalaulah ada saat ini yang boleh macam tu, akan ada hukum baru. Nah, akan ada hukum baru. Nah, samalah dengan Newton. Newton kata dia cakap Newton kedua, action sama dengan reaction. Tak sama dengan, tak boleh dipakai untuk yang kapal terbang yang dia punya speed sangat laju dengan bilangan Mach, 2 Mach, 3 Mach. Tak sama. Jadi tak sama. Boleh lagi. Ada sesuatu yang kalau orang cakap free yang macam mana? Yang free saya cakap tadi itulah air, angin, udara, gelombang, steam, thermal, lepas tu air laut, itu banyak. Itu banyak free. Cuma kena ada yang kalau tak boleh dapat. Itu konsep dia. Terjawab lah ni pertanyaan. Macam-macam rupanya. Ingatkan satu benda elektrik je. Oh, banyak. Dan Ibu Erna, kalau kita cerita tentang PSBB kalau di sana dia bagaimana dengan apa pandangan Ibu Erna sendiri? Kalau kesannya kalau lockdown di sana mungkin lebih duduk di rumah itu lebih daripada pergi ke tempat kerja atau dan sebagainya. Dan bagaimana penggunaan tenaga elektrik ni kalau kita hanya berada di rumah saja? Mungkin ada pandangan daripada Ibu Erna tentang perkara ni untuk kita semua? Okey, saya cerita sikit pasal ada demonstration masa tu, ada beberapa masyarakat yang datang ke kantor PLN, tempat elektrik. Dia semua mengklaim, bertanya kenapa tagihan bulan ini mahal. Macam kita lah ni, Prof. Sama lebih kurang. Okay. Dia tak sedar kalau di rumah tu dia buat apa tu. Nah, jadi betul Ibu. Sampai pergi ke DPR meminta pembelaan daripada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kurangkan atau untuk turunkan tagihan listrik itu. Masa tu lepas tu dibuat sampel, ditengok, diambil, ternyata yang mahal itu bukan harga daripada listriknya, tetapi pemakaian dia yang memang jauh lebih banyak. Sebab di rumah anak-anak semua di rumah, semua pun macam aircon tadi memang
pasal muasal ekon ni banyak tu Pak Henry. Cuba Ya, Bu. memang nak dengar sangat itu macam mana boleh sejuk tapi jimat. Nah itu tadi yang Tak apa. Itu kita simpan tu. Ramai orang menunggu Pak Henry punya. Ramai orang menunggu tu. ya, Saya tunggu lagi ni viewers di Facebook Isi Selangor pun sama. Macam mana? Jadi masa tu memang ramai-ramai juga kalau memang duduk di dekat taman itu dia merubah dengan sistem token. Kalau di Indonesia pakai token. So jadi macam kita beli package untuk internet. Faham. Kita berikan RM50,000 ke RM100,000 ke untuk 1 bulan atau yang RM250,000. Jadi masa memang terhadlah penggunaan daripada duit kita untuk kita bayarkan ke sana. Dan dengan itulah kita boleh menjimatkan. Jadi banyak yang pelajar-pelajar yang memang merubah sistem pembayaran elektrik itu dari yang memang bulanan biasa untuk register biasa dengan sistem token. Kalau sekarang ini memang di taman untuk perumahan-perumahan yang baru dengan rumah yang memang ada ukuran-ukuran tertentu. Jadi kalau saya tengok ni saya baca surat khabar ni, saya ada buat untuk rumah tangga 450 PA. Itu free untuk 3 bulan April 5 Tapi bila di atas 450 sampai 900 BA itu dia diskaun 50%. Untuk small business free 6 bulan dari Mei hingga Oktober. Nah itu yang dibuat oleh daripada pemerintah di sini untuk membantu kita masyarakat yang memang dari segi ekonomi pun banyak yang di PHK, banyak yang tak kerja lagi, ataupun banyak yang dirumahkan, salary tinggal 50%. Dan dan banyak, jadi pandemik COVID ini memang berpengaruh di segala macam lini. Nah termasuk yang elektrik tadi. Nah itu saya rasa memang saya berfikir macam mana kalaupun di rumah lah yang saya memang buat itu saya cubakan memang kalau aircon tetap anak ada tak ada di rumah kita tetap pukul 6 pada maghrib boleh buka aircon. Bila dah subuh tutup aircon. Nasib baik memang Allah sayang mungkin sama kita semua dari bulan April sampai sekarang ni musim hujan di Palembang. Sejuk lah. Jadi sejuk. Payah pasal aircon. Jadi tak pasang aircon. Jadi tak ada masalah. Biasa Palembang jauh lebih panas daripada Johor. Dia lebih kurang 34, 34 ke atas. Di atas 34, 36 macam itu juga. Terkadang bila dah musim yang sangat panas itu sampai 40 darjah Celsius. Itu memang kena ada aircon tu. Benar. Itu. Kalau dah macam itu biasa banyak orang tu masuk kereta. Itu aircon lagi teruk. Diam di kereta tu dalam waktu 30-50 minit itu untuk mendinginkan badan. Nah itu, jadi ya Alhamdulillah dalam masa yang susah semua ini memang government juga banyak bantu. Kalau yang untuk universiti, sekolah-sekolah pun banyak yang sudah kolaps juga. Dia tak mampu bayar, lecturer dia kena dirumahkan, tak mampu bayar elektrik. Ya, memang teruk sangat. Jadi di semua tempat itulah sebab mungkin dari sisi itu pun pemerintah Indonesia tak berani sangat untuk lockdown totally seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara yang memang sebab konsekuensi yang ada adalah dia harus memenuhi apa yang tidak boleh dibuat oleh masyarakatnya. Nah itu. Faham. Nah untuk yang kita sendiri di Muhammadiyah Palembang sebab semua sudah online sejak bulan 3. 3 akhir lah itu sudah mulai kita online.
Itu semua daring dan rektor memberikan package internet untuk mahasiswa. Untuk membantu mahasiswa sebab dia harus gunakan package internet sendiri. Jadi dibagi oleh rektor untuk satu mahasiswa mendapatkan package bulanan. Itu yang kami lakukan untuk membantu mahasiswa sebab tidak semua mahasiswa pun. Ibu? Terputus talian. Di sini hujan. Ya, macam kalau kat sini pun petang-petang pun selalu hujan. Kalau maknanya bagus juga hujan sebab boleh save sikit elektrik. Betul. Jadi bila dah yalah, macam ada pertanyaan Bu Erna, ada yang bertanya kalau Bu Erna ada cakap tadi tentang penggunaan elektrik yang macam top up menggunakan kad. Dan itu caranya bagaimana tu? Mungkin Bu Erna boleh menceritakan sikit pada kita? Itu kaedahnya tu. Dia online. Jadi dia memang PLN sudah buat di website. Dia klik link, terus kita masukkan data-data kita, lepas itu terus kita pilih macam kita membeli, macam kita membeli package. Bila habis tu habislah macam tu. Macam kita guna phone call, lebih kurang gitu. Betul. Lepas tu kita bila nak top up, kita boleh pergi ke kedai runcit. Boleh nanti kita beli top up yang 100,000 ke macam tu. Lepas tu dia boleh diisi lagi dan dia macam ada number. Terus kena link. Betul. Proses tu lebih kurang sama macam kita top up internet. Baiklah macam tu. Kadang-kadang ada inisiatif lain untuk ni. Baik. Dan kalau Prof sendiri macam mana Prof? Apa cara, mungkin Prof boleh kongsikan kepada kita di rumah macam mana? Yalah kalau kita cerita macam Prof cerita tadi, sewaktu PKP ni walaupun PKP tapi pembelajaran masih dalam online. So makna kata setiap hari tu ada kita menggunakan laptop kadang-kadang 5 jam, 6 jam lamanya. Bukan itu saja, guna kipas, guna aircon. Apa yang Prof Salina buat dekat rumah yang mungkin boleh sharing tips kepada kita semua? Okay, sebab saya Alhamdulillah agaknya macam kat rumah Ibu Erna, kat rumah saya sejuk sikit. So saya tak aircon dekat bahagian bawah. So saya rumah saya yang pasang kipas, aircon hanya pasang macam Ibu Erna juga malam nak tidur, subuh dah tutup. So maksudnya siang tu memang tak pasang aircon. So Alhamdulillah lah, tu memang Allah bagi rumah sejuk, so pasang kipas saja. So saya cuba untuk menghadkan ruang lah. Contohnya bila kita tinggalkan ruang, kita cuba untuk berfokus di satu ruang saja. Kalau tak ada kelas lah, tak ada kelas online. Betul. Kalau saya ada kelas, anak-anak ada kelas, kita nanti bercampur pula suara situ sini. Cuba separate. Tapi kalau time tak ada kelas tu, kita berkumpul dekat main hall tu. Kita tengok TV ke, berbincang ke, whatever. So kita bersama-sama di situ. So lampu dengan kipas kat ruang tu sahaja. Macam dekat lain, dapur bila tinggal je tutup. Bila tinggal satu ruang je tutup. Sebenarnya kebiasaan kita kalau macam saya lah. Kadang-kadang terleka tak perasan pun daripada dapur yang pasang kipas terus ke depan. Biar je benda tu berpusing macam tu. Nanti adalah anak saya yang sulung ni dia rajin. Dia suka nak pergi tengok kan, dia tutup kipas, tutup lampu. So sekarang dia nak jaga semua tu. Dan KP tugas dia tengok. Lampu tu buka tak ada orang, tutup. Kipas tu buka tak ada orang, tutup. Macam itulah. So macam yang Ibu Erna cakap tadi, internet tu kan, internet dekat Malaysia ni, government yang bagi 1 gig free to all users kan Amirul? Okay, ya, so betul. Tu sangat bergunalah kepada kita, pensyarah juga, bukan saja kepada mahasiswa dan semua pelajar. So sebab pelajar sekolah rendah, sekolah menengah juga menggunakan pembelajaran. Betul. Bukan pelajar Indonesia saja. So semua orang guna. So Alhamdulillah government bagi 1 gig free tu. So bolehlah kita guna top up untuk kita punya data plan untuk buat kelas online. Okay. So macam itulah penggunaan laptop tu memang tak boleh nak elak lah, memang guna. Macam kat rumah saya ada 3, semua on. Satu tengok TV, satu buat kelas, satu buat homework, semua ada. Okay.
Cuma mungkin bila kita PKP tak bekerja tu, sekarang dah tak bekerja lah, semasa tak bekerja tu kita kurang menggunakan iron. Kan Dr. Henry, iron memang menyumbang juga kepada kesihatan bil elektrik kan. Kalau tak setiap hari bekerja kita nak iron baju kan. So, saya rasa tu mungkin Pak Henry boleh komen juga nantilah. Kettle air, ni oven sekali ke? Apa dia? Oven. Oven, yes. Oven dia konsep dia sama, memanaskan yang apa tu? Coil tu kan. So Prof ada buat kuih raya banyak ke? Raya itu. Duduk dekat rumah ni selain daripada buat kuih raya, semua resepi kita boleh cuba kan. Elakkan guna oven guna dapur gas. Masa ni raya tak ada yang datang jadi tak buat kuih. Kita je lah makan, Ibu Erna. Kita je makan. Tapi kalau macam saya masak pun macam orang datang, sama je. Betul. So tu kan nak kata sebab dia ada, kita mesti sebagai kita pengguna, kita duduk di rumah, kita mesti expect penggunaan kita lebih. Betul. Kan, so at least 20 to 30% memang lebih daripada penggunaan biasa. So bila sampai bil elektrik tu kita sepatutnya tak melenting lah nak marah kepada TNB dan sebagainya. Sebab kita lebih daripada biasa. Dia macam kita boleh tahu sendiri kan? Sebab betul. Buat cangkaan yang berapa kita punya bil elektrik pada bulan ni. Okey, bab cangkaan mungkin Bu Erna dengan Prof nanti boleh ceritakan. Tapi kita sekarang kita nak dengar ini bukan pandangan lah, ini tips dan benda yang sebetulnya daripada Pak Henry. Apa yang kita perlu tahu tentang penjagaan aircon? Ialah orang kata guna teknologi inverter lah apalah kan. Mungkin Pak Henry boleh berikan pencerahan kepada kita semua. Saya tengah nak catik siap-siap. Silakan Pak Henry. Salina dengan Dr. Erna mungkin saya boleh sharekan saya punya knowledge lah kan. First, yang saya perhatikan bangunan rumah-rumah kita semua dah salah design. Salah design. Rumah-rumah kita banyak style western style. Rendah. Sedikit ventilation. Sebab tu panas tu. Sebab itu panas. Konsep pertama rumah kita dah salah. Kita tak berubah kan? Pindah. Kita nak marah dengan siapa. Lepas tu nak pindah pun semua rumah sekarang konsep dia minimalist home. Itu refer terhadap western. Western dia tak panas, dia sejuk. Betul. Kita negara tropis. Tak boleh punya rumah macam tu sebenarnya. Rumah kita, kalau kita ingat rumah-rumah atuk kita dulu, ventilation bagus. Sebenarnya panas tak panas ni adalah ventilation. Yang kedua, hot air circulation. Kalau dia pendek, rendah. Itu yang udara panas dekat bumbung tu tak keluar. Tambah lagi ventilation kecil-kecil. Style Malaysia saya tengok. Style Indonesia yang rumah mampu beli tu semua rendah-rendah. Itu kesalahan pertama. Itu untuk rumah lah. Untuk rumah bangunan biasanya bangunan office semua sudah ikut standard. Dia tinggi-tinggi. Macam office kita dekat Unicel 3 meter lebih. Jadi air circulation pun bagus. Baik. Banyak dia pakai cermin, cuma cermin ni pun ada efek. Nanti kalau kita kaji dekat sini Cik Amirul, Pak Amirul tu banyak efek daripada warna cermin terhadap heat dekat dalam tu sangat besar. Jadi banyak efek. Itu yang pertama kali saya cakap dulu ya. First, salah design. Yang kedua, salah beli equipment. Saya cadangkan, ni sebelum ini belum masuk tip. Kalau nak beli equipment yang based on electricity, kena tengok labeling energy. Kalau saya cakap dengan student saya, belilah elektrik yang banyak bintang di langit. 5 bintang lah. 5 bintang paling safe.
compare 2 bintang. Hmm. Jadi belilah peralatan elektrik yang banyak bintangnya. Selalu tu mahal sikit lah Pak Henry kan? Ke Nah, harga lebih kurang? yang saya menarik ini yang kata Pak Amirul, mahal sikit. Kita ni susahnya nak beli first investment kita nak murah. Tapi kita sanggup bayar elektrik mahal every month. Kita tak punya pemahaman untuk calculation tu. Jadi kalau untuk saving ni Pak Amirul, kena punya knowledge, kena ada teknologi. Barulah dapat energy saving. Kalau takkan dapat energy saving. Knowledge tadi, kita nak beli murah, kita terlepas pandang yang banyak star. Terlepas pandang dengan first investment. Lebih banyak star, lebih saving. Apalagi kata Cik Amirul tadi, ada teknologi inverter. Itu salah satu dekat aircon. Kalau dekat Malaysia, 1 horsepower 1,800. Yang tak pakai inverter, mungkin 1,000. Beza 800, Pak Amirul ya? Banyak juga tu. Beza 800. 800 coba bahagi 12, dapat berapa? Kita lupakan saving yang dia jamin 50%. Kita lupakan tu. Itu salah kita. Kita tak punya knowledge. Kita tahu mahal. First investment yang kita tak nak. Okey, sekarang sudah terjadi. Aircon kita tak beli dengan yang inverter teknologi. Inverter teknologi klaim memang 50%. Kata 50% dia. Okey. Saya dah buat research pun untuk split unit, untuk centralized unit, memang boleh dapat up to boleh dapat 50-60% tu boleh dapat. Memang pasti dapat saving. Banyak tu. Banyak. Pertama tadi tengok teknologi dia, Pak Amirul kan. Yang kedua labeling star, labeling electricity. Kena tengok yang kedua itu. Lah kan Pak Henry. The 5 best. star lah bagus. Nah, sekarang kita dah beli yang tak ada inverter, macam mana? Okey. Nah, dah banyak sekarang gas yang mesra alam yang boleh saving. Kalau dekat Palembang mungkin ibu tahu Musikul. Ya. Nah, di Malaysia banyak Aiko, MDEC apa semua. Itu dia boleh jamin sampai 25% saving. Tukar gas, tak perlu tukar aircon. Tukar gas. Nah, tukar gas tak perlu tukar aircon. Itu salah satu teknologi untuk penjimatan. Nah, berarti kan kita kena tahu juga knowledge kan, Pak Amirul kan. Kalau tak ada knowledge, kita memang tak dapat saving. Tak tahu. Nah, sekarang dalam satu rumah tu 56 sampai 60% bil elektrik itu dipakai untuk aircon. 50 sampai 60 Cik Amirul. Jadi kalau bayarnya RM100, RM50 dah untuk aircon. Nah, itu efek dia. Yang ketiga, dekat Malaysia ni aircon semua over capacity. 1 horsepower. Sebab tak ada yang seperti Indonesia, ada yang 0.5 horsepower, 0.75 horsepower, seterusnya ke atas. Bilik kita kecil Pak Amirul, cukup 0.5, cukup 0.75. Semasa kita beli aircon, kita sudah tak jimat 25%. Besar kan? Banyak yang kita buang duit dekat situ. Saya tak tahu mungkin government Malaysia apa regulation dia. Kenapa tidak ada yang 0.5? Kenapa tidak ada yang 0.75? Kenapa semua 1 horsepower? Over capacity. Banyak penyebab. Jadi nanti itu efek dia terhadap kita yang PKP ni. Stay at home 24 hour. Semua sudah over capacity. Okey. Kalau rice cooker, kita memang tak boleh jimatkan lagi lah.
Cuma kena smart. Masaklah sesuai dengan kapasiti. Sekali makan habis. Tak perlu dipanas-panaskan. Tak perlu standby hidup. Keep warm. Dia perlu keep Standby mode apapun elektronik, standby mode, saya baca paper, itu istilahnya sama dengan vampire energy. Kalau vampire, dia hisap darah. Kalau yang sekarang ni, dia hisap elektrik. Itulah standby mode. Dalam paper sampai 13.7% standby mode guna elektrik. Dekat sinilah terjadi tidak jimat elektrik. Jadi apa yang kita lakukan? Unplug. Kita banyak pakai plug yang extension panjang-panjang. Okey, faham. Kalau tak guna, stop. Lepaskan unplug. Jadi tak ada pun plug dekat situ, Pak Amirul. Kabel tadi elektrik dah jalan. Tapi kecil. Walaupun kecil tapi menyumbang jugalah bro. Ni Pak Eri. Multiply by hour, multiply by day, multiply by month. Berapa duit hilang Pak Amirul? Multiply by home, satu negara. Kebiasaan kita, kalaulah memang kita pergi temporary sebentar, tak apa-apa, standby. Kalau tak guna, unplug. Switch off. Macam katel. Katel ni selalu orang switchnya on. Sebab katel ni boleh remove pergi mana-mana kan. Masukkan, dia punya tempat, baru hidupkan. Betul. Elektrik dah jalan tu, selagi katel tu tak ada air. Itu satu punca. Jadi semua plug switch off. Dari paper Pak Amirul 13.7% standby mode. Standby mode 13.7%. Tak guna offline. Guna mungkin macam Prof Salina ada anak 5, guna laptop 5, bateri full. Tetap plug hidup, jalan tu elektrik. Tapi masuk dia sampai ujung bateri. Elektrik tu masih jalan. Multiply 5, multiply by hour, multiply by day. Berapa? Masa PSBB ni banyak yang guna charging itu. Betul. Betul Bu. Itu yang kadang standby 24 hours tu. Ya, itu standby. Karena sistem charger, dia kalau tak ada di charge dia off kan Bu ya. Tapi elektrik dari source, dia masih masuk ke dalam bateri. Tapi kecil. Kecil, kita mungkin tak anggap kecil sangatlah 1 watt. 1 watt Bu. Kalikan multiply 30 hari. 24 jam. Berapa unit? Itu sikit-sikit lama-lama jadi bukit Pak Henry. Bukit jadi bukit. Nah, efek daripada stay at home banyak yang standby mode. Betul. Itu standby mode. Okey. Saya mungkin tak tengoklah yang kecil-kecil ni Pak Amirul. Yang besar ni yang 50% ni macam mana how to set body. Kita pun saat menggunakan aircon banyak yang salah. Saya sangat kelakar tengok orang dalam pertemuan dengan meeting Datuk NC Unicel, saya pun cakap, Datuk ini sejuk sangat. Datuk okeylah pakai kot. Saya tak pakai kot. Saya tak kuat Datuk. Apa kesimpulan dia Pak Amirul? Air conditioning, konsep dia adalah nak conditionkan air supaya kita comfort. Orang Asia comfort 24 degree tak comfort. Tapi banyak yang setting temperature 20 untuk apa? Every different temperature, setiap 1 degree itu boleh 5 sampai 10 degree Celsius. 5 sampai 10% energi. Jadi kena pandai setting temperature. 24 tu dah condition. Kalau saya lah Pak, 24 tu 5
Malam apa lagi malam? Malam 25, 26 dah cukup. Betul. Kalau kita hidup aircon, Lagi online. pakai selimut. Betul tak? Kalau Pak Amirul tidur macam mana pakai aircon? Pakai selimut. Kan? Sebenarnya tak boleh. Baik, tak payah pakai aircon kalau pakai selimut. Jadi saya selalu kalau hidup aircon, saya tak panas, saya tak sejuk. Itulah Comfort. konsep aircon. Faham, Kita faham, set faham. sendiri. Kalau malam, setlah 25, 26, itu pun dah sejuk. Karena dah terbiasa pakai selimut, tebal-tebal pula tu. Berapa duit yang kita buang? Tak perlu sebenarnya selimut tu. Betul? Apalagi itu split. Itu yang pertama untuk aircon. Reducekan temperature. Reduce temperature. Yang kedua, gunakanlah saat betul-betul kita perlukan memang aircon ni. Jangan selalu tutup hidup mati. Jangan selalu on off. Itu akan tinggi current. Okey. Jadi kita kan sendiri yang tahu. Kalau hanya sebentar masuk bilik dalam 1 jam, kipas saja dah cukup lah. Atau kalau kita sudah dalam bilik nak tidur, kita buat disiplin. Kalau saya disiplin Pak Amirul, kalau saya hidup aircon hanya untuk tidur saja. Walaupun dalam bilik saya aktiviti, only kipas. Aircon yang saya beli pun pakai inverter. Jadi terhadap PKP ni, elektrik saya hampir dikatakan no effect. Oh, okey. Maintain Ya, maintain. Beza-beza RM5 lah Pak Amirul. Beza-beza RM5 is okay lah. Itu sebelum bagi tahu cara, ini lepas ni kita dah tahu, bolehlah kita ikut. Yang berikutnya untuk aircon ni, jangan pintu tutup. Jangan buka. Tutup pintu. Kalau buka, dia akan sejukkan bahagian luar juga. Dia kira indoor temperature ni belum support. Tak sesuai setting. Jadi dia hidup terus. Itu yang perlu kita apakanlah. Istilahnya aircon sudah punya, tapi kita nak jimat. Penjimatan hanya boleh kita lakukan dengan tidak tambahkan teknologi ya. Dengan cara. Dengan knowledge. Betul. Gunakan saat memang perlu digunakan. Yang kedua, setting temperature sesuai badan kita, tak panas, tak sejuk, comfort untuk kita. Itulah konsep aircon. Namanya saja sudah air conditioning. Jadi saya selalu bagi tahu talks macam gitulah Pak Amirul. Jadi malam tu lebih jimat daripada tengah hari. Sebab temperature luar itu efek terhadap sistem aircon tu sendiri. Malam dia akan lebih jimat daripada gunakan tengah hari. Betul. Lampu macam tadi juga kan, kalau tak ada aktiviti, switch off. Jadi ada tadi dekat depan Pak Amirul tanya macam mana kempen. Semua departemen kena letakkan stiker. Switch off bila you keluar. Switch aware on, bagi kita aware kan. Yes, semua kena aware. Kalau tak aware, yang teruk nanti kita punya company lah, atau pasti yang kena bayar bil elektrik. Kat rumah kita yang ketua lah kena bayar. Betul. Kalau universiti lah. Betul. Kalau kita boleh jimat, bolehlah dapat gaji lebih sikit kan. Penjimatan ni penjimatan yang penting. Jadi kalau saya ini ada satu bangunan, saya tak sebutkan lah bangunan apa, nanti kena marah pula saya. Jadi satu bangunan ni saya pergi waktu itu ada meeting tengah hari, Pak Amirul. Terang, lampu hidup 6 biji. 6 kali 60. 12 jam. Untuk apa lampu tu? Betul. Masa saya dekat Pekanbaru ada satu hospital, saya panggil bos dia, kebetulan bos dia saya kenal, dia nak saya auditkan tapi tak tambah teknologi. Okey, saya datang dengan dia, saya sembang, saya pergi semua office, semua bangunan, saya tengok. Pak, saya bilang, cuba matikan 4 buah lampu.
Dia matikan. Saya tanyakan dengan orang kat office, you terang ke tak terang sekarang ni? Terang. Okey Pak, 4 biji saya dah boleh save lampu. Betul? Jadi kena tahu. Jadi lampu yang tak kita guna, matikan je lah. Itu yang dalam second PhD saya nak buat smart building ni, aircon dengan lampu. Lampu 20% electric use, aircon 50 sampai 60. Saya belum dapat teknologi macam mana nak plug saya boleh saving. Ada saja plug, ada saja yang digunakan elektrik dari source baru terus masuk ke plug tadi. Berapa panjang kabel dia gunakan tu Pak Amirul. Itu dah jalan elektrik tu. Itu yang kita kena cut cost. Itu yang baru nak cari konsep lah. Yang pertama, kedua, lampu segala macam kita dah boleh buat. Itu kita dah boleh buat, betul? Lampu sensor macam toilet sekarang, movement orang dia off. Ada orang je dia baru menyala kan. Itu banyak. Jadi banyak macam sekarang ni banyak ya ibu-ibu dekat rumah selalu masak. Selalu buka tutup icebox. Selalu buka tutup icebox. Pak Henry, kalau macam peti ais tu macam mana? Kita PTS kan kita tak boleh nak off. Memang sentiasa kita akan kena on. Betul. Pintu kena tu. Bila nak buka saja kita ambil barang kat dalam. Tak boleh asyik buka je. Kalau itu Pak Amirul tanya yang ibu-ibu. Selalu buka tutup. Itu pun ada efek. Ada yang terlupa itu Pak Henry. Ada yang terlupa. Biar kita buka. Pak Henry, sebab saya ada satu soalan, boleh Cik Amirul saya tanya? Silakan Bu Ena. Boleh. Sekarang kan ada lampu yang boleh sensor automatik dengan sinar kan. Jadi bila dah dia gelap dia menyala sendiri. Lepas tu nanti bila dah terang dia akan mati. So masa dia dalam keadaan mati itu elektrik tu masih terus jalan ke macam mana? Tak, kalau yang gunakan sensor tu sudah tak sampai ke sana Bu. Itu memang dia hematkan. Jadi tapi harus cucuk plug juga kan? Elektrik belum sampai ke lampu dia. Okay. Ada pun tapi sangat kecil, berapa watt lah, 1 watt ke untuk hidupkan komponen elektronik. Sebab komponen elektronik ni perlu, dia ada sensor, dia perlu current. Nah, dekat sana lah. Jadi dia tak dikira standby mode itu Bu. Bukan standby mode standby mode. Dia baru digunakan kalau ada aktiviti atau cahaya kurang. Itu saja. Atau malam dia hidup, ada matahari, itu dia hilang. Cahaya tadi sebagai control switch on off. Ya, betul. Dia pakai LDR, kemudian ada komponen, dia tetap still perlu current untuk hidupkan elektrik komponen. Tak besarlah, sikit. Itu DC saja. Tapi dia DC kena convert from AC. Dekat situ current jalan. Jadi kita kena tahu apa Pak Amirul, kena tahu knowledge. Kalau saat ini banyak teknologi yang sudah kita beli, tapi kita nak saving juga. Okay? You can saving. You must be smart. Kena smart. Cara penggunaan. Itu saja yang boleh. Cara lain tak boleh. Tak boleh. Macam Pak Henry katalah, rumah kita dah tak boleh buat apa dah. Kalau daripada segi rumahnya. So cara penggunaan kita lah kan. Pak Henry ada yang bertanya. Sebenarnya banyak teknologi lain yang plug and play boleh diletakkan. Itu kena cari information. Research saya pun ada beberapa yang berkenaan dengan saving energi, boleh sampai 20-30% untuk split unit, tapi belum sampai market lah. Itu yang join dengan company macam mana supaya untuk boleh hasilkan sebab dekat Malaysia ni saja split unit tu ada sekitar 50 juta, tak salah kalau saya tak salah data. 50 juta unit masih menggunakan konvensional. 1 horsepower berarti 55 juta horsepower. Belum lagi yang centralized macam Unicell, pakai centralized besar.
Baik, faham. Saya pun ada buat uji kaji dekat Unicell Pak Amirul. Itu smart split unit. Split unit. Jadi yang teknologi inverter ni itu kan kalau kita beli baru Pak Amirul kan? Betul. Sekarang saya kembangkan inverter ni untuk aircon lama. Oh, okay. Plug and play. Saya letakkan dekat situ. Jadi boleh gunakan inverter. Tapi masih mahal sebab masih research, kena beli produk sebiji, itu masih mahal lah. Yalah. Tapi kalau sudah mass production, kalau kita nak marketable, barulah komponen tu murah. Itu kita sudah kembangkan, cuma ada beberapa kendala sebab tak semua jenama support. Saya tak boleh sebutkan jenama-jenama. Betul. Komersial kan, komersial dia kena bayar kita. Betul. Dan ada juga yang ini ada yang bertanya, tapi dalam pertanyaan dia ni Pak Henry, saya rasa ramai yang buat perkara ni. Pasang aircon, kipas. Pasang aircon dengan kipas. Pak Amirul dah hilang. Nah, Pak Amirul hilang. Pak Amirul yang hilang. Minta maaf, terhilang pula. Dia pun marah saya ni sebab pasang aircon. Okey, pertanyaan dia seperti ni Pak Henry. Okey. Dia pasang aircon, dan pada masa yang sama pasang kipas juga. Ini apa ni untuk kadang-kadang selalu saya tak tipu lah, kadang saya pun ada terbuat juga panas sangat kan. Jadi konsep dia tu Pak Amirul, dia nak cepatkan dalam bilik ni sejuk. Cepat sejuk. Nak cepatkan sejuk saja. Dia nak cepatkan jadi boleh cepat merata. Jadi aircon ni kan dia satu hala tu. Betul. Satu hala ke mana arah indoor tadi tu. One side. Jadi dia nak cepatkan all side. Itu dia gunakan kipas. Lepas tu kalau dah sejuk, tak apalah. Janganlah guna sepanjang masa Pak Henry. Jangan gunakan sepanjang masa. Itu pun masa-masa PKP ni saya tengoklah Pak Amirul kan dekat YouTube tu banyak technician yang kreatif, dia bagi tip dan trik macam mana supaya rumah tak panas. Adalah yang pakai kipas bawah dia tu ada letak air supaya sejuk. Tujuan dia kalau bilik kita tu kering, gunakan air itu jadi humidifier. Tapi jangan terlalu sering sebab ada komponen-komponen yang lain elektronik yang tak support dengan low humidifier. Nanti dia lembab, rosak. Okey, faham. Itu tak bagus. Kalau aircon dia memang dia sudah kontrol untuk humidifier. Kalau dengan air tujuan dia adalah untuk itu. Kemudian ada yang dia pakai exhaust fan, udara panas dia sedot dari dalam pergi keluar baru hidupkan kipas. Banyak cara. Kalau untuk bilik ni tak panas. Panas yang kita rasakan panas kan kalau sedikit saja terkeluar keringat. Peluh. Itu baru kita rasakan panas. Kalau tak ada peluh, kita tak panas lah, selesa lah. Tak payah pasang. Tak payah pasang, selesa macam tu. Jadi memang banyak cara. Untuk aircon tadi dengan knowledge, dengan disiplin. Atau disiplin yang paling penting. Salina dengan Dr. Erna tadi cakap, hidupkan malam, subuh padamkan. Matikan. Switch off. Tapi lagi bagus, kalau malam saya dah test lah, 24 saya masih pakai selimut. 25 saya masih pakai selimut. 26 saya buat comfort. So pakai 26. Saya pakai 26. Kita kira. Jangan nanti saya rekomendasikan 26 buat Prof Salina tak sesuai. Prof Erna tak sesuai. Tapi kalau di luar temperature sangat panas Pak Amirul, kita buat pun dekat dalam 25 26. Kita sejuk. Betul. Nah, terlalu rendah pun dari segi human body itu tak bagus Pak Amirul. Dia kena 10 degree.
Itu yang kadang-kadang cepat demam. Dari sejuk kita keluar panas. Jadi sebaiknya dari sejuk jangan keluar dulu. Buat warming apa tu? Badan stable dulu. Warming up baru keluar. Saya masa dekat Malaysia 3 bulan kena batuk Pak Amirul. Gara-gara orang kena batuk 100 hari Dekat luar 35, masuk dalam orang tu set 18 degree sampai tingkap berair. Tingkap jangan sampai berair. Sampai berair. Itu banyak itu yang tingkap berair ni banyak dekat office. Saya perhatikan. Banyak yang tak aware. Mungkin nanti Prof Salina boleh bagi arahan semuanya. Tapi berarti temperature down. Okey, faham. Jangan sampai berair. Kalau berair berarti terlalu rendah dia set. Berarti duit kita buang. Kenapa buang duit? Kan itu istilahnya kan. Kenapa kita buang duit? Kita kena jimat. Jimat ni bukan jimat duit je, kesihatan pun sama. Kesihatan. Dan alhamdulillah kan Prof, baru-baru ni rasanya tahun ni lah kita di UNICEF pun kita dah buat proses penjimatan. Yang mana kalau kata aircon tu memang yalah 24 ke atas memang dah kita semua perlu disetkan sebegitu supaya kita dapat maintain electricity. So ini satu inisiatif. Kita dah ada bila daripada JPP untuk setkan aircon pada 24. Tidak boleh di bawah 24. Itu setelah kami meeting Prof. Semua bersama Datuk NT. Pada inisiatif Datuk NT juga kepada kita semua. Maknanya antara satu langkah tu kita dah buat. Satu langkah tu kita dah buat. Itu yang terbaik kat situ. Dan mungkin juga kita telah pastikan semua yang di koridor dipadamkan pada siang hari dan tak pasang. Dan juga di bilik-bilik yang ada tingkap, kita mohon supaya tak pasang jugalah lampu sebab tingkap. Actually cahaya dah masuk dan cerah. Tak perlu pasang lampu. Betul? Tapi saya kenalah sikit sebab nak buat ni kan. Ada lighting. Itu penting. Sejam. Kan? Tapi sebelum kita menghabiskan, sedar tak sedar dah sejam lebih dah. Mungkin sebelum tu Prof dengan Ibu Erna, mungkin Prof boleh sampaikan dulu antara apa kesedaran terhadap masyarakat yang perlu kita tahu. Mungkin kesedaran yang boleh Prof sharekan kepada kita semua. Macam Pak Andy kita dah ceritakan, Pak Andy dah cerita apa tips-tips penjagaan cara penggunaan aircon, peralatan lain kan. Mungkin antara kesedaran yang kita perlu aware tentang ni. Mungkin Prof boleh sampaikan dahulu. Mungkin saya boleh ambil, saya petik daripada kata Pak Henry tadi, knowledge tu mungkin tak sampai kepada semua orang. Betul. Macam Pak Henry knowledgeable in that area. So macam rakyat-rakyat biasa, macam saya pun certain part kita tak tahu sebab kita di bidang lain. Dan Pak Henry di bidang tu dan basically kita kata rakyat jelata lah yang menggunakan, yang membeli dalam peralatan elektrik, tak tahu dan tak aware. So kita kena buat sedikit kempen lah saya rasa untuk bukan untuk PKP sahaja kan Pak Henry, untuk seterusnya. Sebab kita sentiasa menggunakan peralatan elektrik, kita nak beli yang banyak bintang kata Pak Henry, dan cara penggunaan basic things macam periuk nasi, kipas, oven, basic sahaja. Sebab tak tahu akhirnya membawa kepada bil elektrik yang tinggi dan kita tiba-tiba terkejut macam tu. Dan selama ni pun agaknya kita hidup dengan bil elektrik yang kita rasa biasa 100 lebih, sebenarnya kita boleh jimatkan lagi. Mungkin dengan mengamalkan seperti apa yang Pak Henry cakap tadi, standby mode kepada plug-plug kita di rumah tu memang kita tak off lah, saya rasa macam tu lah. So mungkin from now on, mungkin kita perlu adakan sedikit kempen kesedaran, kita boleh namakan macam tu lah, untuk memberi kesedaran kepada semua pengguna lah di Malaysia, Indonesia ke di mana-mana. Saya rasa knowledge tu sangat penting. Sangat penting. Daripada situ kita boleh reducekan kita punya bil. Betul. Terima kasih Prof. Dan kepada Bu Erna juga, mungkin Ibu Erna ada kata-kata kepada viewers, termasuk saya, termasuk semua viewers Universiti Selangor. Silakan. Lebih kurang ya, okey. Hello, dengar dah? Dengar. Ya, jadi betul seperti kata Pak Henry dan Prof Salina tadi. Jadi saya pun juga menghimbau memang
first adalah knowledge, ya. Yang kedua adalah kita mesti campaign dengan majority masyarakat yang memang belum sedar atau belum memang faham terhadap knowledge itu. Dan ada satu yang saya memang ada orang kalau di Indonesia tu suka cara dia potong lepas tu dia sambung sendiri dengan elektrik orang lain. Oh. Mencuri dah tu. Betul, itu banyak sebab dia Ada betul. Dia tak faham tau. Dia tak faham apa efek daripada apa yang dia buat. Kesan dia. Ya, yang dia buat itu bukan hanya merugikan dia sendiri tapi merugikan orang lain. Itu disebabkan sebab simple, dia tak nak rugi, dia tak nak bayar tapi dia nak gunakan elektrik juga. Nah, ini yang knowledge yang kena kita bagi tahu. So lepas tu ada rumah-rumah sampai berapa tahun semua peralatan elektrik itu masih layak pakai. So, bila itu kena ganti yang semua yang ada, sebab sekarang tu sudah ditanam dalam dinding kan kalau rumah-rumah yang baru ni. Nah, itu macam mana memang bahagian daripada electricity ataupun orang-orang yang memang faham kena campaign sebanyak-banyaknya. Penggunaan elektrik memang dari rumah lah yang kita buat sendiri, bila tak pakai kita unplug. Lepas tu nah yang tadi yang satu yang peti ais tadi itu saya memang mungkin dalam satu hari ada 10 kali ke saya buka. Nah itu ini jadi poin ini. Jadi poin untuk yang ibu-ibu ada pun budak-budak. Mungkin ada juga budak-budak yang sengaja masukkan dibukanya peti ais tu. Kejap-kejap ambil makanan ni kan. Betul. Nah ini pun yang jadi mungkin ada macam slogan macam apa tagline ke apa-apa yang kita kena campaign banyak-banyak melalui Facebook, Instagram, apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tak. Itu yang daripada academician inilah yang kita mulakan melalui kepada community yang ada di sekitar kita, kemudian ada di tempat yang lain. Itu Baik Bu Erna, terima kasih banyak Bu Erna. Dan Pak Eri, kata-kata akhir Pak Eri. Silakan. Kalau nak save, kena aware. Betul. Kalau nak save, kena tahu, kena punya knowledge. Kalau nak save juga, kena faham apa teknologi yang kita nak gunakan. Betul. Jadi semua kena perhatikan, semua aspek. Dari semua aspek tadi itu, pertama aware, kedua knowledge, ketiga teknologi. Barulah kita dapatkan saving. Baik dekat rumah, dekat office, dekat mana pun. Di mana-mana. Di mana-mana. Kalau tak aware, apapun campaign, apapun knowledge, tak jalan. Baik. Saya sebagai orang yang interested dengan energy efficiency, kalau kedua Prof dengan Dr. Erna ke renewable, saya ke energy efficiency. Selagi saya boleh savekan, saya akan cari teknologi yang boleh save. Save. Okay. Save dan mesra alam, itu yang penting. Mesra alam, betul. Itu yang penting. Itu key point, mesra alam dan save. Itu saja mungkin kata-kata untuk pendengar kita Pak Amirul. Baik. Knowledge dan teknologi. Ya, aware yang penting. InsyaAllah kita boleh kontrol. Kita boleh kontrol Kita kena ingat penggunaan elektrik ni bukan untuk kita je kan. Untuk our next generation. Semua akan gunakan. So kita kenalah jaga. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih banyak Prof. Lina. Terima kasih banyak Ibu Erna. Terima kasih. Boleh? Silakan Prof. Tak ada kaitan dengan yang electricity ni, cuma nak cakap yang next week insyaAllah kita ada lagi satu topik tentang kenapa sambung master dan PhD di UNISA kan? Betul. Okey. Dekan CPS akan ke udara iaitu Prof. Madar Dr. Setiawan. So kita juga nak promo lah sedikit tentang program-program yang ada di UNISA. So kita ada yang terbaru. Ialah Sarjana Sains Politik.
Oh, Ada sains baik. politik ya. Mungkin ada yang berminat. Okay, kita ada pelbagai program Master of Life Sciences, Master of Biotech, Master of Engineering, Master of Administration dan sebagainya. Boleh lawatilah laman web kami cds.unicel.edu.my. Baik. Saja Amirul. Jangan lupa yang apa yang Prof sampaikan, dan kalau macam terlepas, dekat bawah ni pun dah ada bagi tahu laman web yang patut anda kunjungi. Baik, terima kasih banyak-banyak Prof. Terima kasih kepada Pak Heri, terima kasih kepada Ibu Erna kerana itu diluangkan masa. Terima kasih banyak-banyak sebab bagi tahu tips ni. Sebab tips ni memanglah sangatlah kita perlukan. Yang kadang-kadang kita hanya pandai pakai je tapi kita tak tahu macam mana nak jaga. Kepada semua, kita boleh refer balik apa yang disampaikan oleh ketiga panel kita. InsyaAllah kita akan kembali dalam segmen yang lain, tajuk yang lain. Hari ini saya dah dapat satu poin yang memang sangat-sangat berguna untuk kita, seharian kita. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sampai ketemu. Yang jauh di sana, Ibu Ena, jumpa lagi. Macam Pak Eri dekat je Johor, boleh sampai lagi. Boleh, insyaAllah. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Unicel. Awesome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Amirul Hakim. This is Unicel. Come with me. Unicel Explore kali ni kita nak bawakan something special sikit untuk anda semua. Kalau selalunya Unicel Explore kita pergi visit ataupun kita pergi terjah kawasan-kawasan makanan yang menarik ataupun tempat-tempat kawasan yang menarik di sekitar Selangor. Tapi kali ni nama pun Unicel Explore, ada Unicel depan tu, berkonsepkan travelog. Saya nak bawa anda semua kita pergi visit ataupun kita pergi terjah kawasan internal Unicel sendiri macam mana. So, untuk yang pertama ni, saya nak bawa anda, kita nak kenal fakulti dululah. So, saya kenalkan kepada anda fakulti utama, ada 4 fakulti utama di Universiti Selangor ni, antaranya Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat, Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial, Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Pengkomputeran, dan di Shah Alam juga terdapat satu fakulti iaitu Perniagaan dan Perikawanan. So, sama-sama ikut saya, Unicel Explore. Apa yang lebih menarik di Unicel ini, setiap fakulti menawarkan perkhidmatan, tawaran program tahun asas sehinggalah ke peringkat Doktor Falsafah. Unicel merupakan pusat pendidikan kecemerlangan
yang berkembang pesat di negeri ini. Dengan membawa nama Selangor, sudah pasti UNICEF komited dalam melahirkan generasi muda yang profesional dan mempunyai nilai etika yang tinggi. Dan sekarang UNICEF Explore ni, saya nak bawa anda, sekarang saya berada di tengah-tengah kampus Bestari Jaya. Apa yang lebih menarik, kampus ni keluasannya lebih 1000 ekar. Menarik kan? Saja menyediakan tempat pembelajaran yang kondusif dan strategik, UNICEF juga menyediakan fasilitis yang cukup mantap khas untuk pelajar dan staf di Universiti Selangor. Dan sekarang saya berada di betul-betul di dalam ini dipanggil kompleks sukan. So ini adalah dewan badminton khas untuk pemain-pemain badminton dan juga terdapat dewan serbaguna di sini. So nak tahu apa lebih lanjut fasilitis yang ada di UNICEF ini? Follow us UNICEF Explore, check it out.